Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Okey, daripada pihak Facebook page ODS ini, saya Fakri Superviral dan seperti yang kami janjikan, pada pagi ini kita ada tetamu yang sangat istimewa, tetamu yang sangat saya hormati. Sebenarnya tetamu ini adalah pengguna setia ODS ini. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, okey, tetamu istimewa yang kita jemput khas untuk anda ni merupakan seorang orang panggil otai dalam internet marketing. Saya pun menjadi follower beliau sejak 2-3 tahun lepas. Okey, so ini peluang tuan dan puan dapatkan serba sedikit perkongsian, sharing dan ilmu daripada Tuan Raja Kamil. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan interview, saya nak ucapkan Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Tuan Raja Kamil. Even though pada hari Ahad beliau sudi untuk ditemu bual oleh pihak ODS ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sebab untuk membantu para usahawan online di luar sana menghadapi keadaan pandemik yang kita tahu sekarang PKP 2.0, dan kita pasti, saya sendiri memberi pandangan bahawa keadaan PKP ni saya rasa akan disambung disebabkan kes yang meningkat baru-baru ni. Semalam pun kes agak tinggi. So baiklah, so saya nak ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum Tuan Raja Kamil. Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, dah ada breakfast? Belum lagi. So tuan-tuan perempuan nervous. Tuan-tuan perempuan tengok, walaupun belum breakfast, Tuan Raja Kamil sudi untuk mengkongsi tentang apa yang beliau guna, sistem apa yang beliau guna untuk raketkan jualan. So untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan sekalian, okey, sebenarnya kita jemput Tuan Raja Kamil sebab dia dapat mencapai sales yang sangat banyak dalam masa yang singkat. Okey, sebab tu kita jemput Tuan Raja Kamil. Baiklah, so kita nak fokus kepada Tuan Raja Kamil. Kalau mendengar saya berceloteh, insyaAllah dalam sejam baru habislah. Okey, so kita nak serahkan sesi Zoom ni lebih kepada Tuan Raja Kamil. Okey, so boleh tak Tuan perkenalkan diri dan apa bisnes Tuan sebenarnya dalam online marketing? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Tuan Fakri. Terima kasih juga pada pihak ODS ini jemput saya interview ni. Apa Ifat dia bagi tahu, Cikgu Ifat bagi tahu masa interview ni, saya alamak nak buat ke tak buat ni, takut apa, dah lama sebenarnya tak live kan, tak buat live. Anyway, nama saya Raja Kamil atau biasa orang kawan-kawan panggil RK lah. Tadi tanya bisnes saya apa, sebenarnya bisnes saya banyak, cuma yang saya sedang duk buat sekarang ni lah, sedang duk buat sekarang ni, saya jual pakaian secara online, dan yang terkini saya jual video panduan lah. Itu bisnes yang saya buat sekarang ni. Okey, so terima kasih. Nampaknya pelbagai multiple income stream lah yang dilaksanakan oleh Tuan RK. So kita tahu yang Tuan Raja Kamil ni merupakan legend. So difahamkan Tuan memang buat panduan video, maksud dia produk digital. So bagaimana Tuan boleh jana sales dalam masa yang singkat? Boleh tak kongsi serba sedikit strategi yang banyak dalam masa singkat? Alright. Okey. Saya guna dua strategi. Saya guna strategi yang pertama. Alamak, dah start dah pula. Hello. Start pula ya. Ya. Okey. Boleh dengar ke? Hello. Okey. Alright, saya guna dua strategi. Strategi pertama saya lantik beberapa orang ejen yang saya guide dia. Dan kemudian satu lagi ialah guna Facebook Ads yang scalable. So itu dua strategi yang saya gunakan. Tapi majoriti jualan datang daripada Facebook Ads lah. Okey. Itu lah. Okey. So sebenarnya kan ramai di luar sana sebenarnya nak buat panduan digital, tapi
tapi dan apa nasihat Tuan Arkin luar ni yang baru nak mencuburi dunia produk digital. Okey. Dia macam ni yang memang ramai nak buat produk digital tapi dia tak yakin potensi saya cerita pasal dari segi potensi ya. Kalau sekarang ni orang kata apa, orang sebenarnya dia nak dapat knowledge tau. Dia lagi-lagi zaman setahun dua ni, zaman pandemik ni, orang nak pergi, orang masih lagi tanya ada tak buat seminar. Dia tanya nak buat seminar offline ni. Maksudnya dia orang seminar ni satu benda yang berat tau. Kita kena pergi datang kelas, kira kena ada effort lah kan. Tapi orang sanggup nak pergi. Sebab apa? Sebab memang dia ada ini adalah orang kata apa, evergreen. Orang memang ramai nak cari ilmu, nak dapat ilmu. So untuk produk digital ialah kita memudahkan orang untuk mendapatkan ilmu tu menggunakan produk digital. Okay, video, e-book, even kelas online macam buat Zoom meeting ni contohlah kan. So kalau tanya saya apa nasihat saya ialah buat je lah. Rugi tak buat. Sebab apa? Simple je. Kalau orang sanggup bayar untuk info, okey saya tak cakap ilmu, untuk info yang anda tahu. Kalau orang sanggup bayar untuk info yang anda tahu, saya rasa anda patut jual info tersebut. Patut jual panduan sebagai produk digital. Okay. Okey, so itu nasihat yang bagus. So bermakna tindakan tu yang paling penting. Kalau dah ada info yang sangat valuable lah, maksud dia berharga, jangan simpan. Okey, buatkan dia sebagai monetize. Okey, buatkan untuk dapatkan income lah. Sebab tu okey, pandangan saya adalah action yang tepat lah. Okey, so sebelum ini Tuan Arkin banyak guna FB Ads. So ramai orang cakap FB Ads ni kena bakar duit dulu masa fasa speed test. So macam mana Tuan ni sebenarnya berani habiskan duit untuk bayar kepada Facebook setiap hari supaya orang ramai nampak promotion produk digital Tuan. Sebab ramai skeptikal takut nak buat FB Ads sebenarnya Tuan. Betul tu. Actually saya sendiri pun rasa takut tu ada je. Bila kita buat iklan baru, takut alamat iklan jadi ke tak jadi. Okey. Kalau untuk produk yang profil Facebook tadi 6 angka kan. Produk tu saya spend untuk Facebook Ads pun 6 angka. Saya spend banyak jugalah untuk Facebook Ads untuk produk tu. Tapi saya punya cara ialah kalau untung teruskan. Sebab tu saya guna cara awal-awal tadi saya beritahu saya guna Facebook Ads yang scalable, yang boleh diskalakan, boleh ditambah, digandakan lagi modal dia. Strategi saya simple je, saya test. Apa yang saya test? Okey, ada 3 benda saya test. Okey, nombor 1 saya test audience. Saya test audience saya ni okey ke tak okey. Tapi kan sebenarnya dalam 3-4 tahun ni audience sebenarnya saya tak payah risau sebenarnya. Sebab Facebook dia AI dia dah makin smart, AI dia dah makin power. Jadi kita tak payah risau sangat pasal audience. Okay. So part audience settle. Part yang kedua ialah media. Media tu ialah gambar, video, itu kita panggil media lah. Okay. So kat sini boleh test. Biasanya kalau video tu kita boleh tukar-tukar dia punya thumbnail. Thumbnail tu ialah gambar yang sebelum play video dia ada gambar tu. Itu thumbnail lah. So itu pun kita boleh test. Ataupun gambar kita boleh tukar gambar. Kadang-kadang saya ambil contoh apa pun. Okey, contoh plug ni lah. Okey. Okey, so kalau plug ni kita try angle kamera belah sini dulu. Okey, kamera belah sini, kamera belah atas. Itu dari segi angle. Dan boleh juga dari segi background. Tambah background hitam ke, background putih ke. Kita kena berani nak test lah. Itu test dari segi media. Kemudian test dari segi copyright media. Kadang-kadang kita tak payah
guna banyak copywriting. Ramai orang risau pasal copywriting. Okay, salah satu produk saya yang hot juga ialah software copywriting generator. Copywriting generator ramai beli sebab apa? Sebab ramai orang sebenarnya ada masalah buat copywriting. Ni nak buat tak ada idea. Kadang dia tak pandai nak susun copywriting. Tapi sebenarnya tak payah risau copywriting ni. Copywriting ni kadang-kadang kita boleh guna copywriting yang sama tapi media ada beza-beza. Ataupun media yang sama tapi copywriting beza-beza. Kita boleh test. Sekarang ni Facebook ada Facebook as a function. Kita boleh letak 5 copywriting serentak. Nanti Facebook dia akan rotate sendiri. So itu dipanggil apa? Dynamic kan? Dynamic ads. So saya sangat sarankan Dynamic ads. Betul. Saya sangat sarankan guna dynamic ads tu sebab dia akan rotatekan untuk kita dan Facebook AI akan bantu kita lah untuk carikan kombinasi gambar, headline dan copywriting yang sesuai untuk produk itu. Okey. Itu perkongsian yang sangat panjang lebar yang banyak manfaat okey daripada Tuan Arki kepada usahawan online luar sana lah. Sebab jangan takut. Okey, ringkasan dia saya cakap maksud dia 80% kejayaan ABS tu berdasarkan kita punya kreatif iklan lah. Sebab saya nampak ramai yang ingat ABS tu lebih kepada setting tapi rupanya media lah. Okey, kita kena pelbagaikan supaya kita nak test mana satu yang diminati, dapat respon yang banyak daripada audiens lah. Okey, so soalan seterusnya kita sambung lagi. Okey, so sebelum Tuan nak keluarkan sesuatu panduan digital tu kan, so bagaimana Tuan tahu panduan digital tersebut boleh skyrocket sales dia? Adakah ada metrik ukuran untuk tahu yang sebelum nak lancarkan satu produk, ini memang bagus. Sebab ramai sebenarnya tak tahu nak menilai sebelum pelancaran sesuatu produk. Boleh Tuan sharekan sedikit? Alamak. Okey, sebenarnya jujur saya katakan untuk produk tahun lepas tu, saya pun tak sangka ramai akan beli tau. Dia cerita background story dia ialah awal-awal PKP bulan Mac hari tu, tahun lepas, bisnes pakaian saya punya main bisnes lah jual pakaian tu. Bisnes pakaian saya tu terjejas. Okay? Orang tak boleh keluar, saya pun masa tu nak post pun terhad. Jadi saya cuba cari cara lain. Sebab saya fikir kalau jadi lagi teruk, saya selalu fikir what's the worst case. Macam mana kalau benda ni berlanjutan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Takkan macam ni je kan. So saya cari cara lain untuk jana pendapatan iaitu dengan buat produk digital. Produk tu lah. So daripada situ sebenarnya idea datang untuk produk digital lah. Lepas tu kalau tanya saya apa penanda arah nak tahu produk tu bagus tak bagus, saya pun tak tahu. Yang saya tahu saya kena test. Satu test Facebook Ads tadi, saya sebelum test Facebook Ads, test produk dulu. Saya suka produk digital ialah bila kita test, kita punya cost tak banyak pun. Kita boleh test 10, 20, 100, 200 produk. Cost kita hanyalah kita. Kadang-kadang produk yang sama tapi kita tukar tajuk, tukar angle, tukar instead of buat e-book, buat video, instead of buat video, buat e-book. Contoh macam tu lah. So saya sendiri pun tak ada penanda arah tertentu, cuma yang saya boleh yang boleh saya tahu ialah kalau saya tak cuba, kalau saya tak test, saya tak tahu. Itulah dia. So maknanya nak tak nak test, okey? Test tu sentiasa kena buatlah, marketing is test kan, okey, sales test. So actually ramai orang nak tahu niche apa yang sesuai untuk dijadikan produk digital. Maksud dia segmen mana yang paling sesuai untuk dijadikan produk digital sebab sekarang pun ada masalah kekangan untuk keluar rumah, postage dan sebagainya lah. Bagi Tuan, niche apa yang paling sesuai untuk dijadikan produk digital? Soalan menarik ni. Sebenarnya saya pun tak tahu nak cakap. Apa niche yang bagus, tak bagus apa semua kan. Tapi pada saya, bukan produk digital je, apa saja produk. Produk yang bagus ialah produk yang boleh selesaikan masalah orang lain. Okey. Kalau untuk sekarang ni, terutama zaman sekarang ni, zaman pandemik sekarang ni. Okey.
dan saya rasa benda ni akan berlanjutan untuk beberapa tahun ni. Ramai orang yang pendapatan dia terjejas, kena buang kerja. Bagi yang baru grad, susah nak dapat kerja. Saya ada 2 orang adik yang baru grad. Seorang dapat kerja, seorang baru dapat kerja ni. So nak bagi tahu susah kan. Dan saya rasa untuk zaman sekarang ni, zaman yang ramai orang pendapatan terjejas ni, pada saya lah. Apa-apa saja kaedah, teknik, cara buat duit, jana pendapatan, saya rasa ada potensi dekat situ. Saya rasa kalau buat teknik tu, jual produk tersebut, dia akan dapat sambutan lah. Cuma satu benda saya nak pesan ialah, benda ni ialah orang kata apa, idiom lah dia kata, jangan tunjuk dekat orang tempat kita gali emas. Jangan tunjuk dekat orang tempat kita gali emas. Jangan tunjuk dekat orang tempat lubuk emas. Tapi kita ajar orang kaedah cara cari lubuk emas, cara nak cari lubuk emas. Cara nak cari lubuk emas dan kemudian kaedah yang sebenar nak, kalau dah jumpa lubuk tu apa nak buat. Sebab ramai orang dia ajar, jom kita buat duit dengan website ABC, contohlah kan. So apa yang berlaku ialah bila ramai buat tu, emas tu lama-lama, emas tu dia limited je. Kalau ramai-ramai ambil emas tu, lama-lama habis. Sebab saya perasan ramai orang dia ada satu kaedah, satu teknik buat duit daripada satu cara tu. Tapi cara tu dia mungkin terhad. Mungkin untuk dia okey sebab dia seorang. Tapi bila dah 2 orang, 3 orang, 100, 200, 1000 orang dah tak jadi dah. So instead of tunjuk kat mana lubuk, ajar ada orang macam mana nak kenal pasti lubuk. Contohnya macam tu lah. So kena hati-hati kat situ walaupun kita nak ajar orang apa-apa teknik yang kita tahu. Jangan sampai mengorbankan diri kita. Lebih baik kita makan nasi sepinggan sehari tapi untuk bertahun-tahun daripada kita makan nasi satu tong tapi untuk sehari 2 hari je. Macam itulah kaedah. Okey. Sangat bernas pembandingan idiom tu. Sebenarnya memang itu yang berlaku daripada segi business niche lah. Di mana ramai orang berebut kan. Satu kawah penuh nasi, kalau ramai orang makan habislah. So itu nasihat yang sangat tuan-puan boleh ambil, boleh catat malam ni. Ada perumpamaan lagi. Okay, so kita next kita nak tanya lagi Tuan Arkir sebab masa terhad. So sejak mula jual produk digital ni, Tuan Arkir telah gunakan Audacity. So kenapa Tuan Arkir pilih Audacity berbanding sistem yang lain? Ini soalan emas lah bagi kami ni. Kami nak tahu ni. Okey. Audacity pun tanya saya kena put di sini kan. Okey, saya actually kita guna beberapa sistem. Dan salah satunya Audacity. Saya guna Audacity sebab dia dapat bantu bisnes produk. Sampai Z, saya just letak produk saya kat Audacity. Automatik, saya tak payah check kat bank pun. Saya hanya apa-apa lah sebenarnya. Cuma kalau ada orang komplain ketika tak dapat link. Kadang-kadang bukan tak dapat link, bukan tak dapat email apa. Dia dapat tapi dia kat dalam update dia confuse tadi tu. Itu je lah. Tapi Okay. So ringkasan pada tadi, Audacity ni memudahkan urusan bisnes lah, di mana kalau setiap pembeli yang beli dia dapat akses automatik email dan boleh dari segi WhatsApp dan sebagainya lah. Okay, so soalan cepu emas daripada pihak Audacity. Okay, apa komen Tuan dari segi harga yang kami tawarkan, dari segi package harga tu? Pada saya amat munasabah. Masa saya mula-mula di sini, saya tak terus daftar account yang setahun. Saya daftar account yang paling basic, yang paling murah. Saya buat untuk sebulan dulu. Saya pun tak tahu bisnes produk tadi tu ada sambutan ke tak. Dan bila dapat sambutan, saya upgrade 3 bulan. Lepas tu setahun. Dan sekarang saya dah ada, saya tak sure sekarang ada lagi tak, tapi tahun lepas ada package yang semua hidup.
Bila bisnes kita dah okey, kita boleh dah berkembang kan. Tapi kalau saya lah beritahu Odyssey ni affordable lah. Sangat mampu milik, sangat mampu mula lah. Dan kalau okey bisnes tu, barulah upgrade start sama ni. Okay, so nampaknya tuan dah dapatkan lifetime daripada sini sebab sangat baloi lah. Okay, so boleh tak saya minta izin pada Tuan RK jika ada yang tengok live ni nak bertanyakan soalan? Okay. Okay, so kalau boleh, so tuan-tuan dan puan yang sedang saksikan live ni boleh utarakan soalan di bahagian komen. InsyaAllah kita akan cuba bantu tuan-tuan dan puan bertanyakan kepada Tuan RK sebab bukan senang nak dapat masa daripada seorang yang legend lah saya katakan. Saya pun baru lagi dalam dunia-dunia online ni. Okay. So saya buka sesi soal jawab. Sebenarnya saya buka kepada tuan dan puan yang saksikan live ni untuk bertanyakan apa-apa soalan lah sebenarnya. Okay. Mungkin ada yang anda nak tahu dari segi dunia digitalization online marketing. Okay. So sementara kita tunggu apa soalan daripada yang melihat live, okey, mungkin saya buka satu soalan, so saya nak teruskan lagi lah, okey, sementara ni sebab masa pun dah tak banyak, okey, so bila tuan dah gunakan Odyssey ni secara lifetime, so kami nak tahu daripada Odyssey ni apa yang tuan RK nak cadangkan dari segi penambahbaikan dalam sistem. Buat masa ni saya okey. Kalau ada nanti saya beritahu. Secara peribadi saya harapkan Odyssey ini dapat teruskan kualiti support, kualiti macam sekarang ni untuk masa-masa akan datang. Sebab dalam bisnes seorang partner yang bagus dan Odyssey ini adalah buat masa ni partner yang sangat bagus dan saya berharap Odyssey ini yang bagus lah untuk berlangsungan sama-sama. Okay, so itu harapan daripada Tuan RK. InsyaAllah kami daripada Odyssey ni sentiasa akan utamakan support lah. Okay. Sebab Odyssey ni special dia. Sebenarnya saya nak cerita lah, saya ni pun sebenarnya asal pengguna Odyssey ni sebelum saya join Odyssey ni. So saya terkejut dari segi support sebab owner Odyssey ni sendiri yang support. Itu yang salah satu benda yang saya suka lah. Itu pandangan saya lah. So sementara kita tak ada dapat apa-apa soalan, so kita teruskan. Okey, apa saranan tuan lah? Okey, akhir soalan. Apa saranan tuan pada usahawan online jika mereka belum lagi gunakan Odyssey ni untuk mereka punya bisnes? Adakah tuan recommend? Saya recommend boleh juga buat macam saya. Itu start yang kita terus boleh launch. Dapat order, dapat sambutan, dapat upgrade. Boleh upgrade. Macam tu lah. Kalau ada fikir semua itu. Okey, pada saya tak ada dari bisnes itu. Okey. So itu just teruskan dan cuba dululah dan kalau okey ambil terus package seumur hidup. Kita ada dapat soalan daripada Muhammad Taufik MN. Tuan RK kenapa lama menyepi? Memang suka bergerak solo ke? Ada follower yang nak tahu perkembangan actually. Suara tuan, suara tak berapa jelas tuan RK. Alamak. Dia orang komen. Alamak. Okey. Okey. Ada okey. Ada je tapi apa kita jadi hobi yang pada kita bisnes tapi macam tapi cara so, sebenarnya saya ada je mungkin tak nampak saya tapi saya rasa mungkin anda nampak iklan saya. Iklan mesti jalan hari-hari, jangan risau. Rasa ramai yang sebenarnya follower Tuan RK ni, dia diam ni.
Sebab Tuan Hakim memang legend. Rasul Kamarul Zaman, bagaimana Tuan, ni soalan bagus daripada Rasul Kamarul Zaman. Bagaimana Tuan mengekalkan semangat dalam dunia digital ni? Sebab dalam produk digital terlalu banyak saingan dan cabaran. Okey, saya pun rasa benda ni kadang-kadang tu tak, saya pun jual produk digital kadang-kadang kurang, jadi down kan. Bagaimana Tuan Arkir ni boleh tahan semangat nak jual produk digital? Okey, saya rasa soalan tu lebih pada nak tanya persaingan, kemudian macam mana nak bagi kita sustainable kan. Sebenarnya persaingan tu ada satu tanda yang bagus tau. Sebab dia macam ni lah, kalau nampak orang buka kedai nasi lemak, dia esok dia buka lagi, lusa dia buka lagi, bulan depan dia buka lagi, setahun depan dia buka lagi, menunjukkan nasi lemak dia ada orang beli. Sikit ke banyak ke ada orang beli dan dia dapat untung. Pada saya simple je. Kalau untung RM1 pun tak apa. Makan je lah untung RM1. Makanlah, ejalah makan kita macam makan RM1. Untung RM1,000, makanlah macam untung makan RM1,000, RM100,000, RM200,000 macam tu lah seterusnya. Nak kata kekalkan semangat, saya pun sebenarnya tak semangat mana pun dalam sehari untuk kerja-kerja produk digital ni. Saya memang kadang sejam, kadang 2 jam sehari. Kadang dalam seminggu 3 kali, 4 kali je saya kerja. Lain tu saya buat benda yang tak ada kaitan dengan produk digital lah. Macam pergi kelas apa semua, itu saya buat. Pada saya ialah kita kena sentiasa relevan lah dalam market. Walaupun macam saya kata tadi ada soalan tanya lama tak nampak kan, itu menunjukkan dah kurang relevan. Tapi cara saya relevankan diri saya ialah saya buat Facebook ad, saya email marketing mungkin sebab dah lama tak hantar email, mungkin sebulan sekali je hantar email sekali. Tapi at least saya hantar sekali. Okay, guru saya pernah cakap, kita mungkin tak dapat sale setiap hari, tapi kita kena setiap hari show up. Setiap hari kita kena ada. Jadi orang, at least orang tahu kat mana nak cari kita. Orang nak cari saya, dia pergi je, dia message je sekali dekat Facebook. InsyaAllah dalam paling lama pun dalam 2 hari, 3 hari saya akan cuba jawab lah. Tapi saya ada lah kat situ. InsyaAllah selagi saya sihat, selagi ada tu boleh carilah saya. So macam tu lah nasihat saya, kita kena sentiasa ada pelanggan kita. Dan jaga pelanggan, pada saya jaga pelanggan. Okey, yang tu padu bukan orang biasa-biasa yang bagi nasihat tu, kena tulis tu, jaga pelanggan. Customer is always important lah. Okey. So sebenarnya masa pun nak hampir tamat. Saya nak ajukan soalan terakhir. So kalau Tuan izinkan, Tuan boleh war-warkan sebenarnya apa panduan produk digital yang Tuan selalu promote, dan kenapa diorang perlu dapatkan produk digital daripada Tuan Raja Kamil ni? Apa specialnya tu? Alright. Saya utama saya jual pakaian. Pakaian ni saya ambil daripada China. So timbulnya idea saya untuk buat produk digital lah. Saya cerita apa yang saya buat. Sebab memang kawan-kawan pun tanya, saya pun cakap belajarlah dengan orang lain. Dia tanya macam mana cara nak borong kat China. Kita belajar dengan panduan orang lain. Beberapa bulan dia tanya saya lagi, macam mana kau boleh belajar? Aku tahu dah beli panduan kan itu. Beli tapi tak faham. Kat situ saya nampak, mungkin orang lain, mungkin cara dia tak faham. So saya pun buat panduan. Saya buat panduan. Saya bagi kat dia. Tapi dia tolong, senang je. Lepas tu dia cakap, why aku jual panduan ni? Panduan yang saya dah buat untuk kawan saya tadi tu. Dan itu hasilnya lah. Hasilnya jadi panduan borong Cina. So panduan yang saya jual tahun lepas saya lah panduan borong Cina. Boleh dapat di bit.ly.pbc-2020. Kalau lepas ada 2020 boleh dapat. Jadi kalau pun pergi dekat profil saya ada share link dekat situ. Produk tu saya tahun lepas saya jual, alhamdulillah dapat. Itu yang tertarik untuk interview saya tu dekat jualan tu lah. Dalam tempoh berapa bulan dapat 6 angka kan. Betul. Itu rezeki lah. Tapi panduan tu lah saya jual sebab nampak lagi-lagi zaman sekarang ni orang cuba cari produk, ada idea produk semua lah. So, panduan tu sangat bagus bagi mereka yang dapatkan produk
pada harga borong dan komisinya. Okay, so itulah konklusi je. Tuan Raja Kamil ni dia menjual produk digital panduan borong China. Okay, so tuan-puan yang melihat live ni kalau nak dapatkan produk digital daripada Tuan Raja Kamil, boleh pergi ke Facebook, type je Raja Kamil dan search di Google bit.ly/pbc2020. Betul bit.ly pbc-2020 panduan borong China-2020. So panduan ni akan membantu tuan dan puan yang melihat live ni supaya dapat memborong membeli barangan daripada China pada kos yang sangat-sangat murah supaya dia orang boleh jual balik lah kepada customer margin lebih tinggi lah yang saya faham. Betul tak? Okay, so terima kasih banyak kepada Tuan RK Raja Kamil kerana sudi untuk live interview pada pagi ni, pada waktu Ahad, berarti hari Ahad. So saya ucapkan sangat-sangat terima kasih kerana sudi share nasihat dan semoga sesi live ni memberi manfaat kepada yang tengah tengok live dan insyaAllah yang akan tengok selepas ini sebab kita rekod. Okay, so itu sahaja daripada kami pihak Audience ini. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi banyak-banyak kepada Tuan RK kerana sudi bersama dengan pihak Audience ini. Dan kami berbesar hati sebab ada pengguna setia Audience ini secara lifetime. Okey, seumur hidup tu. Okey, so kami daripada Audience ini doakan supaya Tuan RK semoga sihat selalu di samping keluarga dan bisnes pecut lah. Okey, sebenarnya tahun 2021 ni. Amin. InsyaAllah. Okey, so terima kasih banyak. Kita akhiri sesi live interview kita dan kita akan jumpa lagi daripada pihak Audience ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan daripada Tuan Ifat Saleh sebagai owner. Beliau kirim salam lah kepada Tuan RK. Okay, so kepada anda semua, tuan-tuan dan puan, kita akan buat lagi sesi live interview supaya anda dapat manfaat dan sharing sebesikit banyak supaya membantu bisnes online tuan dan puan. So itu sahaja, terima kasih diucapkan kepada Tuan RK. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Oh.